Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali kita dalam siri Minda Sihat untuk siri kedua dalam tajuk kemahiran mendengar. Siri lepas kita dah mendengar tentang panca indera. Jadi kita pergi yang kedua ini iaitu mendengar dengan senjatanya iaitu minda ataupun akal. Jadi yang awal tu ia senjatanya ialah panca indera, ya. Tapi kat sini senjatanya ialah minda ataupun akal. Di sinilah kita akan melihat bagaimana fungsi sesuatu frekuensi bunyi yang ditangkap oleh antena telinga itu dan kemudian dia akan masuk ke dalam telinga kita atau ke dalam organ telinga kita, ya. Dan di sini kita gunakan bagaimana kita akan mengubah frekuensi tersebut menjadi satu isyarat getaran. Isyarat getaran yang boleh dianggap sebagai akan menyentuh pada organ-organ dalaman telinga kita dan kemudian daripada isyarat tersebut akan ditukarkan isyarat tersebut ataupun frekuensi bunyi tersebut menjadi signal elektronik. Signal elektrik yang boleh berfungsi dan kemudian dipindahkan pula, akan ditangkap pula oleh saraf auditory kita dalam organ tersebut dan kemudian disalurkan ke dalam otak. Dan kemudian dalam otak itulah frekuensi bunyi tadi akan diubah untuk menjadi makna yang ataupun memberi makna kepada frekuensi bunyi tersebut. Jadi dengan kata lain, ada dua perkara atau istilah yang paling penting kat sini yang kita perlu tahu iaitu tentang frekuensi itu sendiri ditukar menjadi signal elektrik, kemudian signal elektrik itu akan disalurkan oleh saraf auditory ke dalam otak kita dan ketika inilah kita akan tahu kalau kita itu belajar tentang komunikasi ada encode, ada decode. Encode ialah menukarkan segala bentuk frekuensi bunyi itu untuk yang lebih tepat, lebih bermakna. Decode ni akan memberikan makna pada frekuensi bunyi tersebut dan kemudian disimpan melalui saraf-saraf di dalam otak kita. Senjata akal itu akan menyebabkan seseorang itu sama ada pertama bijak menakul. Maksud bijak menakul maksudnya menerima segala frekuensi bunyi yang bermakna itu ke dalam kita punya otak dan kemudian ialah bagaimana segala bentuk yang telah disimpan di dalam saraf otak kita tu boleh diaplikasikan, boleh digunakan bila-bila masa data tersebut dan di sinilah ada proses sama ada kita ingat atau kita lupa. Jadi pertama tadi ialah sama ada kita takul atau kita akan mantul, maksudnya akan memantul dan hilang. Tapi yang kedua ni ialah sama ada kita ingat balik data tersebut ataupun kita akan lupa dan kita memory itu dianggap sebagai apa? Memory, ya. Lihat dahulu bagaimana senjata minda ini berfungsi untuk menjadi seorang manusia itu menjadi seorang pendengar yang terbaik. Maksudnya proses pertukaran itu terlalu cepat frekuensi bunyi itu dan akhirnya frekuensi itu akan disaring atau dianalisis dengan data-data melalui saraf auditory tersebut. Ya, kat sinilah kita boleh nampak bahawa sama ada seseorang itu bijak menakul, menerima apa saja bunyi-bunyi frekuensi yang baru daripada di luar sana, di pisan sana dan kemudian ditukarkan untuk menjadi suatu benda yang bermakna, ya. Jadi bila masuk menakul ini pertamanya kita kena lihat macam mana dia boleh mudah untuk ditakul. Frekuensi atau kita punya senjata minda ini lebih mudah untuk menakul apabila sesuatu yang datang atau frekuensi bunyi itu datangnya adalah daripada bunyi-bunyi yang positif. Subhanallah, kan, bunyi-bunyi yang positif ni adalah bunyi-bunyi yang memberi rangsangan kepada saraf auditory ini untuk berkembang. Ya. Jadi ada perkataan yang mungkin positif, ada yang negatif tu. Jadi bila kita dengar benda yang positif, dia dapat merangsang untuk sesuatu yang lebih hebat dalam kita punya pendengaran kita. Ya. Dekat sinilah kita kena biasakan dengar benda-benda yang positif dan kemudian bila kita dapat menangkap bunyi-bunyi tersebut, kita kena ada sifat untuk husnul khatimah, maksudnya yang bersangka baik. Menakul juga berfungsi ataupun melibatkan pengalaman seseorang tersebut, iaitu pengalaman dari segi penjagaan seperti penjagaan kanak-kanak. Contohnya lah, kalau seorang kanak-kanak itu dijaga dengan baik
dengan penuh kasih sayang, sudah tentu dia akan menerima satu rangsangan yang hebat penakkulan mereka. Berbeza dengan seorang anak-anak yang didera ataupun yang dibiarkan begitu saja, ya, menyebabkan rangsangan untuk takkulan itu agak kurang, ya. Kerana apa? Mereka berada dalam satu keadaan pengalaman yang mengerikan, ya, berbeza dengan pengalaman yang menyurutkan tadi, ya. Dan kemudian juga ada fungsi nutrisi, iaitu makanan tu. Fungsi nutrisi ini juga membantu untuk mengekalkan encode dan decode yang ditakul tadi, sama ada dia boleh cepat untuk nak di-memorizekan atau diingatkan, ataupun mungkin dia terbenam begitu saja dalam saraf auditory, menyebabkan kita banyak terlupa, ya. Jadi makanan itu juga satu faktor untuk nak menyebabkan seorang itu mudah untuk ditakul. Dan jangan lupa, ya, dengan latih tubi, dengan hafazan dan semuanya itu, maka seorang tersebut akan boleh mencanai dia punya minda itu untuk dapat menjadi seorang penakul yang terbaik. Kenapa kita cerita tentang penakkulan kat sini? Kenapa? Di sinilah akan berlaku kehebatan IQ seorang manusia itu. Kerana IQ itu melambangkan dia punya intelektual dia tu tinggi atau tak tinggi. Dan kadang-kadang kat dunia ni memanglah dia akan ukur IQ ni, dan kemudian dia akan lihat dia ni bijak ke tak bijak ke dan sebagainya. Dan mungkin ukuran inilah yang selalunya diguna pakai untuk melihat kebijaksanaan seseorang itu dalam rangka personality dia. Nah, ya. Tapi ingat, dalam keadaan ini juga kadang-kadang kita akan ada satu elemen, iaitu ingat dan lupa. Sebab itulah rangsangan-rangsangan yang kena diberikan daripada awal tadi, perlu ada rangsangan-rangsangan yang positif. Kena ada dorongan, ada sokongan, bimbingan, nasihat dan sebagainya. Kenapa? Mungkin perkara itu nampak macam positif, tapi bila dirangsang ataupun diterima, dia jadi negatif. Tetapi kadang-kadang yang negatif tu, bila ada bimbingan, ada sokongan, dia jadi positif. Jadi akan merangsang apa? Daya ingatan. Sebab tu ada teori tentang merangsang otak kiri, merangsang otak kanan. Tetapi bagi kita, dua-dua kena rangsang. Sama ada otak kiri atau otak kanan itu kena rangsang, kerana dia berbeza fungsi dia. Sebab tu bila kita membaca Al-Quran tu sendiri, sebenarnya kita telah merangsang kedua-dua otak kiri dan otak kanan kita. Subhanallah, ya. Dan di sinilah kita kena tahu juga tentang kebolehan potensi manusia, ya. Bukan saja IQ tetapi juga tentang multiple intelligence mereka. Dan akhirnya jangan lupa tuan-tuan dan puan, ya, kita ni nak kekalkan ingatan, lupa dan juga memori kita walaupun kita dah tua ke atau dah berumur, ya. Maka satu caranya ialah kita banyakkan baca Al-Quran. Dan Al-Quran itu akan menjana kita untuk kita punya saraf auditory kita dalam otak kita ni sentiasa segar, sentiasa dapat bimbingan daripada yang kita tak nampak, itu bimbingan daripada Allah SWT dengan membaca Al-Quran tersebut, ya. Dengan kata lain, kita banyak-banyak doa dan juga baca Al-Quran, dan insya-Allah dengan adanya dengar minda ini, yang kedua ini, maka sudah tentu kita akan dapat merasai bahawa kita akan menjadi seorang yang betul-betul hebat. Dan kita akan dapat membicarakan sesuatu perkara atau perkataan itu sebagai balasannya dengan perkataan-perkataan yang lagi hebat, ya, iaitu perkataan di mana seorang yang siapa yang beriman itu kepada Allah dan Rasulnya atau hari akhirat itu, dia mesti berkata yang baik. Ini berkata yang baik maksudnya memilih frekuensi perkataan yang baik, ataupun lebih baik dia diam, ya. Jadi itulah fungsi dengar yang kedua, iaitu fungsi dengar dengan minda. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam siri yang ketiga, iaitu dengan hati, dan insya-Allah untuk itu kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.